Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kita sekali lagi berjumpa menyambung pengajian pondok masjid kita dalam kuliah yang berkaitan dengan pengubatan Islam. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan tak lupa kepada barisan Urustia yang bertungkus lumus untuk menjayakan atau membantu pada perjalanan kuliah kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan terus menyambung pada siri yang kedua ini berkaitan dengan pengubatan Islam. Tajuk yang dipilih iaitu ataupun silibus sukatan dipilih iaitu asas bacaan ruqyah syar'iyyah. Okey. Terdahulu kita telah bincang tentang pengenalan kepada perubatan Islam, yang mana kita sedia maklum bahawa ilmu perubatan Islam ini salah satu daripada satu juzuk daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang cuma ilmu ini tidak pernah dibincangkan secara terperinci lah. Kalau sebut terperinci itu macam mana, maksudnya dia, pada saya belum ada menampakkan ada kuliah yang berbentuk seperti mingguan ataupun bulanan, macam kuliah tetap kita di masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh. Jadi saya rasa masih belum ada lagi, mungkin kerana konsep kepada pengubatan Islam ini dia ada bentuk satu pengajian yang lebih kepada, kalau di Darus Syifa itu sendiri dia dekat dengan pengijazahan, ya? Pengijazahan, kerana ilmu yang diperoleh itu amat digalakkan untuk digunakan bagi membantu masyarakat. Artinya pengubatan Islam di Darus Syifa kita ada majlis pengijazahan. Maka dengan sebab itulah saya nak sebut di sini pengajian ilmu kita di pondok masjid ni bukanlah saya untuk memberi sebarang bentuk ijazah yang khusus, walaupun ilmu ini memanglah insya-Allah sampailah kepada Nabi kan, ilmu ayat-ayat Quran, doa-doa tu. Tapi maknanya saya nak menurunkan pengijazahan tu tak ada dalam sesi ini. So tuan-tuan puan-puan, kalau nak dapatkan lebih, kata orang tu, ilmu yang lebih dalam berkaitan dengan perubatan Islam, digalakkan, disarankan untuk mengikuti kelas pengajian khususnya yang dianjurkan oleh Darus Syifa. Walaupun saya tidak menolak persatuan-persatuan ataupun NGO-NGO lain yang mengadakan kelas-kelas pengajian. Cuma di Darus Syifa kita ada buku teks sebanyak 5 jilid, dan kita ada pengajian yang melibatkan masa lebih kurang 90 jam, dan juga ada sesi praktikal. Jadi antaranya yang menjadi silibus pengajiannya iaitu perbincangan kita pada pagi ini, iaitu asas bacaan ruqyah syar'iyyah. Jadi untuk ini sebenarnya kalau nak dibincangkan makan masa yang panjang lah, tapi kita ada masa 1 jamnya. Saya cuba akan sampaikan seringkah yang mungkin. Dari situ juga kita nak raikan soalan-soalan daripada tuan-tuan puan-puan. Baik, sebenarnya dalam tajuk ini telah dikeluarkan satu buku yang ada di slide itu. Ini buku adalah edisi yang terbaru. Kalau sebelum ni mungkin barangkali ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang sama tapi mungkin warna kulit ada sedikit kelainan dan desainnya berbeza, ya. Jadi buku ini dinamakan buku Ruqyah Asas Pengubatan Islam, yang mana kandungannya didahului dengan surah Yasin, kemudian ada bacaan ruqyah asas pengubatan, dan yang ketiga iaitu ada zikir-zikir, dan yang keempat doa-doa dipanggil sebagai doa mustajab. Buku ini disusun oleh almarhum Tuan Guru Dr. Harundin. Baik, bila sebut tentang asas ruqyah pengubatan Islam ini, dia mengandungi berjumlah 33 doa-doa daripada ayat Quran ataupun doa daripada hadis-hadis Nabi ataupun amalan salafus soleh yang menjadi asas kepada disebut untuk khususnya kepada bakal perawat ataupun pelajar
yang sedang mengikuti pengajian ilmu perubatan Islam, dan juga digunakan sebagai amalan yang dibekalkan oleh perawat kepada pesakit, kepada pesakit untuk sebagai ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi kita duk bincang hari ini 33 ni, mudah-mudahan dapat menjadi suatu panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tidak menafikan amal-amalan yang dibuat disusun oleh ustaz-ustaz dan para ulama yang lain-lain, tapi di Darul Syifa kita mengambil pendekatan ini. Okey. Jadi dalam kandungan tersebut ada dinamakan, iaitu dipanggil sebagai ruqyah asas penguatan Islam ini. Yang pertama, dia memanglah saya dah kata tadi, kita ambil daripada sebahagiannya daripada ayat Quran, pada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan doa dan amalan salafus salih, orang-orang yang salih, ahli-ahli zikir, dan pengalaman ahli-ahli pengobatan Islam yang muktabar. Okey. Dia dalam, kalau kita tengok selepas ni, kita akan lihat yang pertama, kedua dan ketiga ni, iaitu dia letak tajuk atas nama hafalan, ya. Jadi hafalan ni menggambarkan bahawa pelajar yang mengikuti kelas perubatan Islam menjadi suatu kewajipan mereka untuk menghafaz ayat-ayat ini, dan akan ditasmik, akan diperdengarkan kepada pentasmik lah, pada guru-guru. Jadi prasyarat untuk mendapat pengijazan pengobatan Islam, ayat-ayat ini perlu dihafal 33 ini. Jadi kalau kita yang dah dapat benda ni, bolehlah nak beramal, dan kalau tak hafal tak apa, bawa je buku ni pergi mana-mana. Dan susunan daripada apa yang ada dalam 33 ni, nanti kita akan tengok satu persatu. Dia sebenarnya banyak dekat dengan aduan ataupun kita kata permasalahan pesakit yang datang dari Darul Syifa. Jadi yang banyak, yang besarlah benda yang selalu kerap datang. So dikeluarkanlah ayat-ayat yang mana kita rasa lebih dekat sebagai kita kata kesesuaiannya untuk diikhtiarkan, dirawat ataupun diamalkan. Okey. Pada asas pertama dia ada 10, asas kedua ada 13, asas ketiga ada 10. So berjumlah 33 lah. Okey, jadi disebut dia disusun ini adalah sebagai kata-kata ikhtiar lah, untuk tak lain dan tak bukan kita nak kekuatan rohani dalaman yang membantu juga saya tak langsung untuk kekuatan jasmani, iaitu fizikal. Barangkali doktor dah sahkan dia sakit jantung, ya tak? Ataupun dia kena buat angio, ataupun buat stent kan, ataupun bypass. Jadi apa kaedah rawatan Al-Quran? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia didoakan ataupun pesakit itu berdoa sendiri dengan ayat-ayat yang sesuai. Moga urusan pembedahan tersebut dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak mustahil juga, Pernah pengalaman kita cerita, dia kata dia dah doktor fahamkan dia kanser stage 3. Ya, bila kita bagi amal-amal tertentu ataupun dia terus beramal dengan apa yang diketahui, maka bila dibuat cek, doktor kata sel kanser tidak berkembang ataupun boleh jadi sel kanser itu hilang. Itu izin Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya, itu semua kerja Allah, kita hanya mampu berusaha. Okey, sehingga doktor kata tak perlu nak buat apa-apa, pembedahan ke apa semua, itu semua pernah berlaku, ya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadilah. Okey. Yang sebenarnya dia kata doa-doa yang ada dalam ruqyah ini, asas ruqyah ini, iaitu dia dianggap sebagai amalan yang utama lah. Utama, yang mana kita juga ada ayat-ayat yang lain dalam tajuk-tajuk tertentu dalam ilmu perubatan Islam itu, ya. Kita ada tajuk berkaitan dengan fizikal, penyakit fizikal, penyakit spiritual, ya. Spiritual ni kita tahulah sinonim dengan alam ghaib lah, kita katakan penyakit-penyakit yang kita kata berkaitan dengan makhluk halus. Jadi di sana ada juga ayat-ayat yang kita gunakan tidak ada pada ayat 33 ini. Contoh barangkali kita mungkin pernah dengar ayat suratul Baqarah ayat 101 tak silap, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman hingga akhir. Dalam ni tak ada, dalam asas ruqyah tak ada, tapi dia boleh dijadikan sebagai amalan jugalah atau ikhtiar untuk merawat, ya, contoh begitu. Okey, dan mungkin kita boleh lihat ayat-ayat yang lain lah yang kita mungkin gunakan untuk kegunaan bagi penyakit-penyakit yang mana pada kita dia bukan penyakit yang
disebut sebagai penyakit yang tepat mengenai kepada penyakit itu. Contohlah kalau kita kata kencing manis, kencing manis, kita kata mana nak cari ayat Quran, mana kencing manis, jadi kita gunakan ayat-ayat yang Quran yang agak yang mungkin bersesuaian, dekat, ataupun doa-doa yang sesuai untuk ikhtiar merawat penyakit itu, ataupun dari sudut dimudahkan urusan kata orang tu dalam bab merawat penyakit itu, So dalam Quran tak ada penyakit ayat Quran berkaitan dengan penyakit kencing manis, tak ada, gitu. Baik. Dan juga kegunaan daripada 33 ni ada satu dipanggil asas yang ketiga itu, khusus untuk merawat bagi penyakit spiritual berkaitan dengan gangguan makhluk halus, sama ada berlaku ke atas manusia ataupun ke atas harta-harta, macam kita nak merawat rumah yang diganggu, kereta yang mungkin ada diganggu, mungkinlah, walaupun kita mungkin jangan dengar kereta diganggu, rumah biasalah, dan dijadikan sebagai mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan tengok sebentar lagi. Okey. So dalam asas yang pertama, kalau di tangan saya ni, inilah bukunya, yang seperti mana di slide tu. Yang ni adalah edisi yang sebelum tu. Okey. Jadi dalam asas yang pertama ni, tuan-tuan perempuan, ada 10, nanti kita akan tengok satu persatu. 10 ni saya tak nak baca lah, saya terus masuk kepada slide berikutnya, iaitu dinyatakan bahawa suratul Fatihah yang dinamakan oleh almarhum ini iaitu sebagai penawar 1000 guna. Kalau saya nak hurai tentang suratul Fatihah ni, dia panjang lah, cuma saya boleh ringkaskan. Pertama sekali, kita tahu bahawa suratul Fatihah ini ada hadis cerita tentang bagaimana seorang sahabat digigit oleh kalajengking dan dirawat melalui surah Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, suratul Fatihah ini kandungannya kita boleh kata merangkumi pelbagai lah. Kalau kita rujuk, kita tafsir banyak, benda yang boleh kita ambil daripada suratul Fatihah, sehingga kita jadikan, kita tahu bahawa ditetapkan suratul Fatihah ini sebagai rukun yang wajib dibaca dalam solat. Cuma saya menarik perhatian tuan-tuan pada ayat yang kelima itu. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan, kita hayati, subhanallah, ini sebenarnya adalah satu doa yang walaupun tidak menyebut Allahumma Rabbana yang selalu kita sebut dalam doa, tetapi bila kita hayati, fahami, kita lihat bahawa iyyaka na'budu, kepada engkau lah kami menyembah. Pertama, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan. So apa pertolongan yang kita nak, so bolehlah kita lintaskan dalam hati kita, kan? Itu di antara kegunaannya lah. Tapi jangan baca ayat kelima saja, kalau boleh keseluruhan ayat ini. Artinya tuan-tuan, yang ketiga saya nak beritahu, suratul Fatihah yang menjadi kelaziman kepada kita baca dalam solat, kita boleh amalkan banyak pada luar waktu solat. Contoh, naik kenderaan, mungkin disuruh baca doa naik kenderaan, tapi kita dahulukan dengan suratul Fatihah ataupun selawat. Selepas itu barulah baca doa, contoh. Tapi nak makan, kalau orang baca Fatihah dulu, pelik lah pula, kan? Nak masuk tandas baca Fatihah, pelik pula rasanya. Tapi maksud dia, saya nak beritahunya, maknanya kalau dalam kita berbuat satu pekerjaan, kan, masuk kerja, boleh mula dengan Fatihah dulu, kan? Apa-apa jaga dalam perjalanan kita ke, naik kenderaan ke, apa ke, pergerakan kita mana-mana, waktu-waktu lapang, kita bacalah suratul Fatihah. Sehingga almarhum Tuan Guru sendiri mengajar kepada kami, iaitu beramallah kamu dengan membaca suratul Fatihah 7 kali setiap lepas solat. Kita ada wirid yang kita kata yang jelas nas daripada hadis Nabi, yang wirid istighfar segala-gala. Lepas dah habis selesai itu semua, lepas baca 7 kali. Sesuailah dengan apa 7 tu, kerana suratul Fatihah itu 7. Sesuai juga dengan kita, dengan situasi kita dalam hal-hal berkaitan dengan agama ni, banyak yang 7 kan dalam syariat kita. Contohnya kita kata langit 7, bumi pun 7 lapis, apa lagi, tawaf 7, sa'i 7, ambil tu. Tapi tak adalah dalil yang khusus mengatakan kena baca 7 ni. Tuan-tuan nak baca 70 kali, 700 kali pun tak ada masalah, dipersilakan. So penawar 1000 guna sebenarnya memang baik untuk kita banyak beramal. Kalau kita rasa tak selesa, sakit-sakit ke apa ke, mulakanlah dengan membaca suratul Fatihah. Yang kedua, ayatul kursi. Ini pun panjang ceritanya, ada kisahnya zaman Nabi dulu. Kisah Abu Hurairah itu yang menjaga Baitul Mal, setan datang nak curi harta, lagi disuruh baca ayat kursi. Maka ini adalah ayat yang saya rasa di bibir kita ni dia senang je lah, memang berada di bibir kita. Sebut ayat kursi, semua orang boleh baca.
Cumanya kadang-kadang masalah baca tu dia sebab dah biasa sangat baca, dengar daripada dulu lagi, dia baca main ikut je dan terhafal dengan sendirinya tanpa memerhatikan satu persatu ayat tersebut. Akhirnya menyebabkan dia menghafal tanpa mengikut ataupun sebutan yang betul, hukum tajwid yang tepat. Ini kita kena jagalah. So kena talaqi lah eloknya. Tapi kalau orang dah belajar Quran secara khusus, mahir ilmu Quran, tak ada masalah sangatlah dia nak baca, sebab kita ada dekat situ huruf menyebut ha dia wal hayyul qayyum kan, la ta. Kadang-kadang kalau tak silap orang bunyi, kalau dia mendengar dia bunyi la ta'khudhu, bunyi ain dah pula kan. Ada huruf kha kan, ada huruf qaf kan, ada dengung, ada ikhfa, ada hukum tajwid ada dalam tu. Maka perlu kita pelajarilah. Ini dinamakan sebagai ayat keagungan kerana disebut wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Maknanya Allah itu menguasai, menjadi berada di arash, yang mana di atas kursinya sendiri, yang mana menyatakan tentang Allah itu menguasai langit dan bumi kan. Dan ada saranan daripada ustaz kita juga, bila musim-musim Covid ni eloklah kita membaca banyak ayat kursi ini, ayat keagungan. Okay. Yang ketiganya ayat dinamakan ayat pemecah dan kesuburan. Ayat ini kalau dekat, kalau dari segi ilmu perubatan Islam, lebih kepada memecahkan sesuatu yang mungkin kita kata yang rumit lah, sesuatu yang susah, dan menjadi kesuburan. Subur ni maknanya ialah kita hidup ni semua, istilah hidup pun baik dengan subur kan, hidup. Kita minum air akan jadi sihat, akan jadi baik, akan jadi hidup lah jadi kalau anda ini ada masalah yang datang, tak boleh nak makan, tak selera nak makan, atau kita kata isunya ialah hari ni pun kalau orang berkahwin kan, dia nak dapatkan anak perlu ada istilah isteri itu perlu ada waktu suburnya, gitulah ya. So boleh diamalkan ayat ini kerana disebut di situ adanya waja'alna minal ma', dan dijadikan daripada air itu sesuatu yang hidup. Tu saya letak slide ni sekali dengan terjemah, tuan-tuan boleh tengok sekali di sana. Ada yang terjemahan ayat tersebut dan terjemahannya dekat sangat dengan sesuatu masalah, macam yang ni air. So kita boleh baca pada air lah, air mineral, air tapis kan. Jadi air tersebut sifatnya kita tahu bahawa dia ada molekul. Molekul itulah yang akan, kata orang tu, membentuk dengan bacaan-bacaan yang tertentu, ataupun dengan bacaan tertentu menyebabkan molekul itu menjadi cantik. Kenapa orang percaya dengan air Zam-Zam? Wah kan, kadang-kadang balik Mekah sampai bertahun-tahun disimpan. Masya Allah kan, kerana terlalu sangat kata orang tu kuasa yang ada pada air Zam-Zam. Kita tahu bahawa air Zam-Zam sentiasa terbuka 24 jam, tak berhenti orang solat, dengar ayat Quran kan. Jadi orang ambil, tapi kita di sini susah dapat air Zam-Zam, so kita doakanlah air tersebut dengan apa-apa doa. Macam yang ni kita boleh doakan kepada air, ataupun tak doa pada air pun menjadi amalan kepada kita. So antara kegunaan ayat ini bagi mungkin pasangan suami isteri yang belum dikurniakan cahaya mata, maka bacalah ayat ni untuk ikhtiar kita, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak dapatkan zuriat ataupun tambah zuriat. Kenapa tambah zuriat? Kadang-kadang ada orang tu dia dah anak pertamanya dah besar sampai umur 10 tahun, nak tunggu anak kedua tak dapat-dapat, dia kata dah macam usaha dah, contohlah Samping juga kalau hal-hal kata orang tu hak zuriat ni, kita tahulah kan, kita kena tengok status lelaki, status suami, kesihatan fizikalnya pun kena buat jugalah cek dekat doktor. Kalau nak tanya dengan pengalaman saya di antara yang orang yang lambat dapat zuriat lah, setelah 4 tahun berkahwin baru dapat zuriat, tapi alhamdulillah sekarang dah ada 7 orang anak, alhamdulillah itu Allah bagi rezeki. Baik, kemudian ayat perangsang selera. Ini selera khususnya kadang-kadang di antara kehidupan kita ni Allah uji tertutup selera ataupun terhalang selera untuk makan. Makan penting kan. Tak boleh nak terima apa-apa nak masuk dalam badan, masalah lah. Tak adalah tenaga kita. Badan kita yang sepatutnya sihat jadi tak sihat sebab tak boleh masuk. Jadi selera kurang, maka menjadi ada yang banyak berjumpa dengan Darul Syifa, dia cerita masalah selera ni. Kadang-kadang selera ni kita kata yalah, walaupun dia tak cakap pasal selera makan, tapi yang lain-lain pun boleh dikaitkan tentang selera juga. Contohlah berlaku isteri, suami kurang selera pada isteri. Tu ada tu masalah rumah tangga So ini di antara ayat Kita bukan bicara tentang pasangan yang dah 20-30 tahun kahwin. Kadang-kadang baru seminggu kahwin datang mengadu, saya ada masalah dengan isteri saya rasa tak seronok lah dengan dia. Tak selera tu sama ada zahir dan batin lah, lebih lagi hal-hal batin lah.
Kerana apa? Kerana itu memang menjadi naluri manusia kan. Ini bukan cerita censored tuan-tuan, tapi itu realiti yang berlaku. Mungkin tuan-tuan tak mengalami, tapi kami dari Darul Shifa itu yang alami. So kita bagi yang ni, kita rawat dia, kita bagi ayat ni so dia beramal. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala, selera dia bertambah-tambah. Itu ya. Contohlah ya. Itu selera makan, selera pada rumah dan selera-selera yang lain lah, apa yang dia sebut tentang keinginan ya. Baik. Kemudian ayat pemecah kebuntuan. Yang ni memang ayat yang suka saya kata, semua ayat Quran tu power, tapi power dia lain macam tuan-tuan Tuan-tuan boleh tengoklah, lau anzalna hadzal Quran. Allah kata kalaulah Quran ini turun ke atas gunung Ganang, nescaya la ra'aitahu, kamu akan tengok khasyian, takutnya kepada ayat Quran sebut hingga min khasyatillah, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hancurlah kita kata apa, gunung Ganang tersebut dengan ayat Quran. Maka kalaulah penyakit tuan-tuan kan, dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita nak niat nak menghancurkan penyakit tu, tapi dengan izin Allah penyakit itu pergi. Macam pagi ni tadi lepas kuliah subuh, datang seorang hamba Allah jumpa dengan saya. Dia kata dia kanser prostat. Tapi alhamdulillah sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dapat tahu pula doktor buat cek ada masalah pula dekat tulang, atas punggung sikit, kanser juga, katanya stage 4 dah. Dan tempoh beberapa minggu ni. So saya pun bagi nasihat dekat dia, kena kuat lah apa semua. Alhamdulillah dia pun jenis yang istiqamah, datang majlis ilmu, solat berjemaah apa semua. Saya kata kita boleh bercakap dengan makhluk ni, cuma makhluk penyakit ni, cuma dia tak boleh nak jawab lah kan. Saya rasa pujuk dia dan insya-Allah mudah-mudahan. Saya kata mati ni tak kira sakit dia, orang sihat pun ramai mati kan. Ya. So kita teruskan yakin bahawa Allah datangkan ujian ini untuk kita makin banyak, makin bertambah amalan. Itu boleh penting lah. Kita bagilah ayat-ayat doa untuk diamalkan, samping dia minta kita doakan kan. Okay, so ini seeloknya hafal. Apatah lagi ayat-ayat berikutnya tuan-tuan, dia cerita tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dimulakan dengan nama Allah iaitu Huwar Rahmanur Rahim. Ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita Asma'ullahul Husna pun sebut Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Maknanya ada sifat Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kan. So elok dihafalkanlah ayat ini ya, untuk menjadikan amalan kepada kita. Okey. Yang keenam, ayat penghilang kesakitan ni daripada hadis. Kita dah mula masuk untuk yang pertama ini, iaitu tadi tu semua ayat Quran 1 hingga 5. Yang ini adalah doa-doa. Ini daripada hadis Nabi ya. Ayat Nabi yang kalau kita dalam keadaan sakit, eloklah baca yang ini. Kita asyik ngerang sakit kan, ngaruk mengeluh je, so kita baca yang inilah. Kita tengoklah terjemahannya tu yang cantik. Kita tahu bahawa ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita juga minta perlindungan daripada Allah. Kekuasaan itu kita tahu wallahu a'lam, penyakit ni janganlah kata penyakit ni sifat ni jahat, tapi kita tahulah dia mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kehidupan kita. Apapun kita tahu setiap ujian itu, macam kita cerita di awal lah, itu ada hikmah di sebaliknya kan. Kita sabar dan redha lah dengan itu, tapi izin Allah boleh sembuh. Kalau tak sembuh pun tak apa. Dia sebenarnya kalau kita ada iman dan takwa, kita tahu bahawa ialah satu perkara yang untuk meletakkan diri kita menjadi hamba yang terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, okey. Ruqyah Jibril ini juga ambil daripada hadis Nabi kan. Ruqyah Jibril yang mana dibacakan kalau kita biasanya disebut dekat situ, kita mohon perlindungan daripada kejahatan lah setiap diri kita dan juga mata yang memandang. Ada kita tahu kan, kadang-kadang ada orang memandang daripada saat iri hati ni, dia boleh menyebabkan datang penyakit tau. Dia panggil penyakit ain. Ada benda ni. Saya pun pernah diminta untuk bincang pasal penyakit ain. Okey. Ya, kerana penyakit ain yang datang daripada hati dan dia memandang akan menyebabkan orang boleh sakit. Okey, so kita minta perlindunganlah. Ya. Kemudian di akhirnya kita kata kita dengan nama Allah kita minta kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat nama Allah itu. Okey. Tersebut nama Allah ni, itulah kan. Ini isu panas apa? Kalimah Allah. Macam mana tu kan? Tapi tak ada nak bincang kat sini kan. Okey, benda istimewanya nama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang ke-8, ini diletakkan satu doa nama penyakit-penyakit mata. Penyakit mata ni kalau macam saya pakai spek ni memang dah disahkan gabun lah kan. Boleh je, tak ada masalah, ikhtiar. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jangan dihilangkan pandangan seterusnya. Kan nak nikmat mata ni kan lain macam. Kan? Yang penting kalau rabun tu sebab kita mungkin kesilapan kita lah. Mungkin sebab kita baca bawah cahaya kan, walau sekalipun baca Quran ya. Tapi sebenarnya ada rawatan-rawatan. Kalau rabun ni kita banyak duit, boleh je nak buat apa? Ni zaman dipanggil apa? Rawatan apa tu? Apa itu yang
Prof Muhaya tu kan. Lesik dah. Jadi boleh je, ada rawatannya kan, tapi kaedah orang hari ni mungkin kos tu tak tinggi, maka mungkin orang guna pakai cermin mata dan peringkat umur pula, setiap kali naik usia, meningkat usia, dia punya power dia bertambah. Okey, baik, tapi boleh je, tak ada masalah nak buka, tapi nak lebih selesa. Nak lebih selesa. Kadang-kadang tu saya kalau memandu saya boleh pakai macam yang ni, sebab saya nak menghadap skrin, pakailah sikit kan, pakailah kan sekejap. Maknanya kita nak mata kita baiklah, tak adalah jadi sampai hilang terus pandangan. Dan yang keduanya, bila ada sakit mata yang jenis mata bertahi, sakit mata yang merah tu kan, inilah doanya yang nak dibaca ya. Kan ada orang jenis tu dia ni mata dia merah ya, dia tak pakai spek pun, tapi mata dia merah, tapi dia kata macam gatal berair kan. Jadi kita suruh dia beramal dengan doa ni, ataupun kita doakan dengan air ni ya, dengan doa ini. Okey. Kemudian doa ilaj ilahi. Okey. So doa ini lebih merujuk kepada memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya. Okey, kita sebut Maha Suci Allah tu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah memujinya, di akhirnya kita kata fayabra bi idznillah, maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkanlah penyakit ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di tengah-tengah tu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni eloklah diamalkan doa ini untuk sebagai amalan kita, yang mana kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keluar daripada jalan kesusahan, khususnya penyakit-penyakit lah. Setelah kita merayu, setelah kita mohon taubat, waghfir lana hubana, lepas tu kita minta fayabra bi idznillah, minta kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berikutnya yang ke-10, ini doa penerang hati. Kita biasa doa baca ni amalan salafus soleh lah ni kan. Ini cuma diambil ataupun kita kata disusun daripada ayat-ayat yang kita kata cukup hebat lah. Antara ayatnya menyebut tentang nama-nama Nabi ulul azmi di sana. Kita biasa dah baca doa Allah maftah alaina hikmataka, tu doa kan. Kalau Rabbi syrah li tu daripada ayat Quran ya. Tapi di sini jauh daripada kebiasaannya, luar daripada kebiasaan. Cuma mungkin barangkali kalau ada sebahagian kita pernah dengar lah, Allahumma zidni ilma warzuqni fahma kan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Yang tanda tu tuan-tuan, yang tanda baris-baris tu tukar dia punya dhamir dia. Na tu kami lah, kalau nak lelaki tukar kepada nak doakan untuk dia, untuk anak kita baca hu lah, anak lelaki, anak perempuan ha. Kalau saya ni, kalau kami yang seperti mana yang digariskan tu kami lah, ramai-ramai kan. Dimulakan dengan menyebut hikmah yang ada pada nama Ibrahim, kefahaman Nabi Sulaiman. Kan kita tahu Nabi-Nabi ni Nabi yang kita kata banyak ujiannya, dan banyak melalui zaman-zaman mereka bersama dengan kaum-kaum Bani Israel yang macam-macam ragam kan. Lalu letakkan nama Nabi di situ, dan beberapa Nabi yang lain, antaranya disebut Nabi Musa, Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan menyebut nama dia tu mohon keberkatan agar diterangkan hati. Ya, ini boleh kita baca, amalkan insya-Allah. Di samping kita tidak juga mengenepikan doa-doa yang telah lama kita hafal dulu. Rabbi syrah li sadri, yang seperti saya nyatakan tadi. Okey, itu asas yang pertama. So kita masuk kepada asas ruqyah, asas yang kedua. Ada 13 ya, ada 13. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Pertama ayat pemecah. Yang tadi itu ayat pemecah kebuntuan. Dia kesinambungan ayat pemecah kebuntuan itu satu benda yang khusus sebut tentang kalau Quran itu turun kepada langit, kepada gunung Ghana, dia akan hancur. Yang ni dia tidak ada sebut tentang secara khusus cuma dia sebut tentang bahawa apa yang ada dalam ni, kita mengetahui bahawa kalau tengok dia secara overall daripada sudut ayat ini cerita tentang keberadaan Allah duduk di arasy lah, macam ayat kursi juga ya. Maka kita sesuailah untuk amalkan ayat ini, menyatakan Allah itu berkuasa atas segala-galanya ya. Ini ayat pemecah. Okey, kemudian ayat pelembut hati. Ini juga yang banyak datang ke Darul Syifa untuk minta doa. Masalah hati. Masalah hati sama ada masalah hati suami, hati isteri, hati anak-anak ya. Dan kisah ini diambil daripada ayat Quran ya, yang mana ayat daripada surah Thaha ini, kisah antaranya disebut bagaimana Sayyidina Umar mendengar ayat ini, daripada digarang nak pergi bunuh adik ni, dapat tahu menganut Islam, masuk Islam, maka dengan ayat ini didengari, lalu dia menjadi lembut dan kembali kepada Islam. Maksudnya masuk Islam lah. Ayat surah Thaha ni baca, bukan satu surah Thaha, 1 hingga 5 sahaja ya, boleh diamalkan. Saya suruh sebut kalau kita ada masalah dengan bos yang garang-garang tu, kalau yang bekerja kan,
baca ni dulu insya-Allah, tiup kiri kanan sebelum jumpa dia, insya-Allah dia lembut. Bukan nak menundukkan dia, tak, supaya kita senanglah nak buat urusan tu jangan niat nak buat tak elokkan dia pula, tak kena ya. Ayat Quran kegunaan untuk kebaikan Okey, yang ketiga ayat pendamaian. Andainya ada di kalangan kita ni yang rasa nak bergaduh, dah bergaduh kan, rasa macam-macam lah yang tak elok sesama manusia ni, kita boleh amalkan yang ini. Ataupun ada orang datang mengadu yang inilah, saya adik-beradik contohnya, lepas ayah meninggal ni nak bergaduh ya pasal reta, so bacalah yang ni insya-Allah ayat pendamaian sebab ada sebut di sana ikhwanan, iaitu saudara mara kan, saudara-saudara, mereka bersaudara surah Al-Hijr ayat 14 tu kita nak dalam suasana kasih mesra. Okey, kemudian ayat mendapatkan zuriat ni di antara jugalah. Ini saya memang saya kata tadi, saya sebut saya 4 tahun inilah selepas saya dapat tahu pun, bila walaupun saya di bidang Al-Quran, tapi kadang-kadang kita pun tak perasan tuan-tuan ini kadang-kadang ialah ilmu Allah tu luas. Bila saya belajar ilmu perubatan Islam, saya tengok lah subhanallah, rupanya ada beberapa ayat dan doa-doa tambahan yang boleh diamalkan sebagai ikhtiar untuk mendapatkan zuriat. Saya betul baru ingat habis je pengajian saya di Darul Syifa belajar dan dapat tahu isteri saya mengandung. Sebab belajar ni dapat kita beramal dengan doa-doa tu, di samping juga kita jumpa dengan perubatan di hospital dan juga minta doa daripada almarhum tuan guru ni, izin Allah dapatlah zuriat yang pertama Jadi ayat ni daripada ayat Quran, kemudian adanya potongan daripada campuran daripada ayat Quran, ayat khususnya yang ketiga yang bawah tu kan, subhanaman amru bainal kaf wan nun, dan kita faham bahawa subhanaman amru idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun, ni kata jadi ni jadi beramal dengan dia. Kalau rasa nak bersama tu boleh baca yang ini, insya-Allah mudah-mudahan. Kalau waktu tak bersama pun, bila-bila pun beramallah dengan doa ini mudah-mudahan. Kita tahu bahawa doa kisah Nabi dalam surah Al-Anbiya ni, Nabi Zakaria kan, inilah kisahnya Nabi Zakaria mengadu pada Allah untuk dapat zuriat kan, inilah ayat Qurannya. Okey, alright. Bila dah dapat tahu isteri mengandung apa semua, kadang-kadang dibimbangi juga kan. Hari ni semua yalah, kalau ada penyakit kita tak kisah kan, macam mana dia tinggi, apa dia isu dia, iaitu dalam keadaan mungkin ketika nak melahirkan anak doktor kata operate dia operate ni 1, 2, 3 stop dah, tak boleh tambah 4 dah, doktor nasihat begitu kan. Tapi kita boleh ikhtiar dulu sebelum nak buat operate, mudah-mudahan lah. Kalau tak ada penyakit, kalau ada penyakit tu, kalau doktor nasihat kita kena dengar juga. Tapi nak jadi cerita, kadang-kadang benda-benda ni saya boleh kongsi pengalaman lah kan. Saya anak pertama saya normal, okey, anak kedua saya operate, dan berikutnya sampailah anak ketujuh semuanya normal. Nak jadi cerita ni kan, itu maknanya kita usahalah pada Allah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya usaha tu kena ada, sebab fitrah manusia itu sebenarnya kelahiran itu adalah normal. Cuma mungkin faktor persekitaran, kerana makan ke apa ke kan, penyakit ke tadi menyebabkan perlu dioperate kan. So ini ayatnya dibuat, kalau istilah mungkin dibaca pada air dan diamal oleh ibu-ibu yang nak sampai waktu untuk bersalin lah ya. Dan kalau ada kaedah yang lebih, kata orang tu bahan-bahan yang lebih kata cantik, dibaca pada minyak. Minyak bukan minyak masak, cap buruh, cap apa tu, cap saji tu. Minyak kelapa yang dimasak, khususnya kalau orang kampung-kampung dia buat minyak melalui mungkin santan kelapa kan, santan dia masak-masak akhirnya jadilah minyak kan. Itu lebih baiklah, minyak yang boleh diminum terus. Tapi kalau minyak yang nak kita masak buat goreng tu minum tu, letih juga nak minum kan, dengan baunya tak ada apa-apa. Kalau minyak kelapa kampung tu, kalau bau, hari ni ada orang jual minyak kelapa dara, boleh tahanlah wangi sikit. Tapi bukan nak minum banyak pun, minum mungkin dalam seminggu sebelum due tu, mungkin dalam satu sudu, setengah sudu lah, di samping sapu di bahagian perut. Kalau rasa susah minyak, maka kita gunakan air sahaja, dipanggil sebagai air selusuh ya. Apapun boleh baca doa ini, doa yang mana kita ambil yang ayat Quran ini, dan satu lagi daripada kisah kita tahu kan, ibu kita Sayyidina Maryam melahirkan Nabi Isa dalam keadaan yang tak ada bidan apa semua, walaupun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ni 7 syifa. 7 syifa ni cukup hebat sebenarnya. Saya suka beramal dengan ayat ni sebab ada 6 ayat Quran yang menyentuh tentang atau menyebut tentang syifa. Pertama dia bagi kita dekat situ adanya wahwa syifa tu ayat Quran. Wahwa syifa li hadzal dan inilah penawar bagi yang sakit. Kita tengok terjemahan dia tu kan, yang dihitamkan tu, yang dibolkan tu. Wa yashfi pun adalah perkataan syifa, yashfi tu syifa juga asalnya, okey.
hati-hati, wa syifaa'ul lima fi sudur, dan syifa juga daripada dalam hati, kan? Fihi syifaa'ul linnas, walaupun ayat ini ditujukan kepada madu, fihi syifa', penawar kepada manusia. Dan yang seterusnya, yang kelima tu yang saya baca di mukadimah tadi, kami turunkan Quran itu, ayat suci Al-Quran ni, iaitu padanya ada syifa', penawar, ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, kan? Lepas tu wa idza maritu fa huwa yashfin, ini lebih lagi pula kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila aku sakit maka dialah penyembuhnya. Tu 6 ayat Quran. Yang satu lagi qul walladzina amanu, qul walladzina amanu hudan wa syifa', yang ke-6 ayat Quran. Dan syifaan ajilah tu adalah ayat doa saja, syifaan ajilah iaitu kesembuhan yang cepatlah, ya. Kita minta aja, ada 7 ayat perkataan syifa' dalam tu, okey, yang menjadi, kata orang tu, ikhtiar kita bila kita beramal dengan dia, mudah-mudahan ada kesembuhan penyakit fizikal, penyakit spiritual, begitu, ya. Ini 7 syifa' ni elok hafal lah, okey, ya. Yang ketujuh ini, jika berlaku sebarang benda atau melibatkan orang yang hilang, kan, eloklah diamalkan. Anak hilang, anak tak balik-balik, ya, boleh diamalkan. Ini pun antara masalah yang datang di Darul Syifa, mengadu untuk mohon agar Allah didoakan agar anak kembali, suami kadang tak balik-balik, kan, ya, boleh diamalkan. Ini kalau orang. Cuma yang ke-8 ini kalau barang hilang. Barang hilang, kalau kita barang tersalah letak, bacalah yang ni. Kunci kita salah letak kat mana dia, duit baru keluar 10,000, kat mana letak ni, kan, beramal dengan ni. Melainkan kalau dicuri tu cerita lain, dia tak dapat, dia nak nolong dah, kata 9, kalau tu, kalau kena curi, kena rompak tu, tapi wallahu a'lam, kita tak pasti, kan. Kadang-kadang Allah tu maha kaya, kan. Kalau dicuri pun boleh kembali balik semula. Pernah satu kisah berlaku, ya, di sebuah masjid, ya. Seorang kakak tu dikeluarkan duit, dia letaklah handbag dia. Dia rasa nak sampai waktu dia pergi ke solat fardu, solat fardu, dia tinggalkan beg di tiang, dia terlupa. Dia tak biasa buat, tadi dia buat sekali tu, dia terlupalah. Dia balik-balik, dia baru teringat duit tu tadi. Dia pergi kat masjid, dia pergi tengok balik, tak ada. Habislah dia tanya pengawal, tanya apa semua, tak ada, Dia buat macam mana, apa semua, dia tanya nasihat. Saya kata cubalah amal dengan doa ni, kalau tak kena curi, ada, kan. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, besok tu dia pergi sembahyang subuh. Dia berlaku tu waktu zuhur, waktu zuhur dia lepas keluar duit, dia subuh tu dia balik, dia dah sampai di antara yang awal sampai, dia kata beg tu ada dekat situ. Subhanallah, ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, saya kata kalau ada jumpa macam tu, sebahagian duit terbagi pada saya kata. Tak adalah, tak, ya. Saya kata buatlah infak apa kebaikan daripada sebahagian daripada duit tu, ya. Ini cerita benar, ya, bukan cerita yang biasa-biasa, cuma tak masuk mastika, ya. Okey, alright. Saya baca yang ni, Bismillahirrahmanirrahim. Saya banyak baca yang ni kalau saya tertinggal. Biasalah, peringkat umur dah meningkat, kadang-kadang lupa, letak kunci lah, apalah. Cuma sekarang ni tak pernah lah terlupa bini, terlupa anak, kan, tak pernah lagi, Kalau terlupa bini, kita baca yang tadi itulah, Alright, ya. Kalau ini masalah, kalau orang suka nak tidur, ini banyak juga berlaku. Kadang tidur ni, kadang time tu lah kita berfikir macam-macam, kan, ataupun tak fikir pun, tapi ada datang sesuatu yang mengganggu pemikiran kita. So baca yang ni. Dan kalau anak-anak yang ada datang, baby lah biasanya, kan, datang tak boleh tidur. Minggu lepas saya 2 orang baby sebulan usia, dalam pantang lagi datang. Mak dia mata merah-merah, dia kata saya malam tak tidur. Bila datang jumpa dengan saya tu, pejam mata, kami pejam lagi. Saya kata ini pejam lain macam ni, kan. Habis dia baca 7 syifa', tuan-tuan, dia terus buntah mata dia menjerit. Oh, dia pandai juga. Dia buat berlakon, kan. Kes yang sama dua-dua. Lepas masuk seorang masuk seorang, kata. Subhanallah, saya kata ini memang dia pejam tu, bukan dia yang memejamkan matanya sendiri ataupun fitrah dia, kan, baby, tapi ada makhluk yang suruh dia pejam. Memang dia pejam rapat dia. Lepas dah habis baca tu, dia pun menjerit-jerit. Dia kata mak dia risau dah, ayah dia risau, pegang, kan. Dia tak apa, biar. Habis je kita tiup dekat dia apa semua, bagi air pun terus senyap balik. Dah letih, kita kata bagi dia susu, dah perit, dia bertekak tu, dia menjerit tu, bagi dia. Okey. Alhamdulillah, dia dah tak hubungi saya tu, kira sembuh lah tu. Ada yang hubungi, kan, Ustaz terima kasih, dia kata izin Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bukan kerja saya hanya doa di atas ilmu yang saya ada. Dan kadang-kadang kalau saya tak sempat, saya bagi doa ni, suruh baca sendiri, buat insya-Allah. Ada yang tak payah jumpa dengan ustaz dah, baca sendiri, izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Masa kita macam tak cukup ni, tuan-tuan, dah bau nak penghujung. Yang kedua ni, okey. Yang seterusnya, doa mengatasi penyakit rumit. Ini elok. Kalau kita pergi ziarah-ziarah orang koma, orang yang sakit, apa semua kita baca. Kan? Kalau kita sendiri pun penyakit, baca yang ni, ya. Okey, ya. Kemudian, ni kalau ada yang ramai datang jumpa dengan kita.
siapa yang tak nak, yang susah dapat jodoh. Tapi jangan pula datang, ustaz saya nak jodoh yang kedua, boleh tak amal doa ni, tolong doakan ni. Jodoh kedua ketiga tu jangan cari pasal kan. Itu yang kadang-kadang kalau kita beli buku ni, saya tengok-tengok ada setengah tu muka surat ni hilang. Yang surat ni hilang sebab orang rumah dia koyak muka surat ni. Dia tak nak suami dia baca. Okey. Saya joke je tuan-tuan. Alright. So boleh amal, bagi ke anak-anak kita, kawan-kawan kita. Yang paling bimbang perempuan lah, yang lelaki tak ada masalah sangat kan. Okey, so doa penyejuk ni andainya kalau demam, kalau cuaca sekarang ni musim panas kan, boleh lah nak baca. Tak tahulah kok boleh baca ni di badan jadi sejuk ke tak. Wallahu a'lam. Tapi tak adalah, saya tak pernah lah syorkan begitu. Ni musim panas baca doa penyejuk. Ni lebih kepada penyakit yang datang. Mungkin demam yang berlanjutan panjang setelah makan ubat, jumpa hospital, jumpa klinik. Memang kita ada jumpa kes ya. Doktor cek beritahu tak ada apa-apa, darah dah habis, tak ada apa-apa, tapi masih lagi demam. Khususnya demam pada waktu malam, siang okey. Ataupun siang panas, malam sejuk. Okay? Jom kita suruh amal di doa ni, doa penyejuk. Okey, yang ke-13 iaitu kalau ada masalah berkaitan dengan emosi lah, ada kerunsingan, ada kerisauan hati, inilah doa yang kita nak amalkan ya, sebagai asasnya yang boleh kita gunakan, mudah-mudahan keluar daripada permasalahan itu. Okey. So habis yang kedua, so yang ketiga. Yang ketiga iaitu ini khusus. Yang ketiga ni saya kata tadi di awal dah, bahawa ini adalah berkaitan dengan penyakit-penyakit spiritual, penyakit rohani, mungkin berkaitan dengan gangguan lah. So di sana diletakkan, ni kita sudah tahu, okey. 3 kul ni, muawizat ni dipanggil 3 kul, elok diamalkan, okey. Nak tidur memang ada sunnah Nabi suruh beramal dengan surah ini, baca tiup tapak tangan, sapu mana yang sampai tepat, yang berkaitan dengan alat sulit jangan sapu, okey. Ini ayat pembatal sihir. Mudah-mudahan kita mohon, kita baca, mohon perlindungan daripada betul-betul anasir sihir, dan juga bagi orang yang sakit lah. Biasa kita guna untuk orang yang sakit. Mungkin kita taklah mendakwa kena sihir, mungkin gangguan lah kan. Tak semudah itu kita nak mendakwa awak ni disihir. Ini kita panjang lah, kita akan jumpa pada sidi-sidi akan datang insyaAllah. Ini juga ayat penduduk sihir daripada ayat Quran. Ini doa pendinding daripada sihir. Okay. Slide ni tuan-tuan boleh dapatkan nanti, boleh jumpa dengan urus dia. Okay, kalau nak dapatkan buku ni boleh cari di Darul Syifa lah ya. Harga yang besar ni RM5, yang kecil RM3. Dia ada naskah poketnya. Boleh beli, tak silap saya kat Shopee pun ada saya rasa boleh tengok dekat Shopee. Okey. Kemudian ayat perlindungan daripada syaitan. Ini ayat ni cantik kalau nak bahas ni, panjang ni. Cuma disebut jelas ayat nak beritahunya kepada tuan-tuan, inilah ayat yang boleh dijadikan hujah kalau ada individu yang mendakwa dia boleh nampak. Kalau ternampak itu mungkin tak ada masalah lah. Pada saya masalah juga. Maksud dia ternampak tu pada saya, pada perubatan Islam dia ada satu penyakit. Kan? Sebab apa? Kita dalam Al-Quran ni disebut syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu sebenarnya tak boleh tengok dia. Kalau ada individu khususnya perubatan-perubatan yang di luar sana lah, tak kisahlah nama perubatan Islam ke tak Islam apa ke, dia kata saya nampak dalam badan awak ada 5, terbelah dia bulat bagi penjodoh bilangan ekor pula, 5 ekor. Entah bila pula dia ada jadi binatang kan tak? Ada 5 ekor. Kalau nak keluarkan setiap ekor 500. Ni banyak berlaku. Tolong tuan-tuan ya, hati-hati dengan benda-benda yang macam ni kerana dia boleh mengganggu-gugat akidah kita. Okey. So Quran je. Ini hujah dalil. Mana ada kata? Macam mana tuan tahu? Kadang-kadang dia bala-bala, oh ini anugerah Allah yang telah diberikan kepada saya. Terberanglah tuan-tuan, terberang. Sebab ni dalil. Kita nak percaya pada anugerah Allah ke pada ayat Allah yang menyatakan tentang hal ni. Okey, ni panjang bahas ni. Tapi tak tempat kita bahas, asas sahaja. Okey, yang ketujuh ruqyah nabawiyah ni, ruqyah yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj lah. Ya, kita baru melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita Nabi dalam perjalanan tu diganggu oleh iblis, maka diajar doa ini, okey. Ruqyah ini. Ini pun elok dibaca, okey. Kemudian doa penghindar syaitan. Ini kita minta, ni pun ada berkaitan dengan kata orang tu gangguan lah, doa-doa gangguan yang boleh dibaca, diamalkan. Kerana kita tahu di akhir tu syaitan akan takutlah. Allah janji kepada kita, Allah sebut kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia tu selemah-lemah sebenarnya, dia tak kuat. Cuma kadang-kadang kita merasai dia itu kuat. Tak, sebenarnya kita adalah sebaik-baik kejadian. Okey. Yang ke-9 doa hasutan syaitan, tambahan daripada doa tadi tu, lebih kurang agak sama juga, cuma ada tambahan lah sikit ya. Kan bukan yang ni, yang sama yang ujung ni, lebih kurang nak sama ya. Tapi dinyebut di antaranya iaitu kita mohon perlindungan daripada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, daripada syaitan yang rejam. Dan kita tahu bahawa daripada kita nak minta gangguan, elak daripada gangguan hasutan syaitan, tiupan dan simpulannya. Maknanya berkaitan dengan sihir lah.
apa-apa yang melibatkan makhluk halus yang jahat seperti syaitan ini. Yang ini sambungan daripada yang ke-9 tadi, yang mana kita menyebut akan kelebihan yang ada pada kalimah-kalimah Allah itu. Kalimah Allah yang sempurna ni macam-macam lah ayat Qurannya kan, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta perlindungan dari kejahatan hamba-hambanya. Ada hamba yang jahat kan, yang suka buat aniaya dekat orang. Jadi kita minta mohon perlindungan. Ini lanjutan daripada doa-doa, mungkin kita kata 3 kul tadi. So itu ayat Quran, yang ni doa. Doa yang boleh jadikan amalan dalam kehidupan seharian kita. Okey. So itu sahaja untuk 33 doa ni sebagai ringkasannya saja, sebab rumusan dia terpaksa laju sebab masa terhad. Kita nak refer kepada soalan kalau ada. Saya punya laptop ni dah padam nampaknya. Dia jadi restart. Okey, kita tunggu sekejap. Tak perasan. Okey okey, dah buka balik semula. So ada soalan dekat sini. Kita tengok. Kalau ada kalau tak ada kita habis awal lah. Okey. Alright, ada soalan tak? Okey, cuma ada kata hadir. Okey. Okay, kita buka soalan. Mungkin khusyuk mendengar tadi, dia tak sempat nak bagi soalan. Okey, soalan di Facebook. Okey. Cuma menyatakan hadir je saya nampak sekarang ni. Okey, ada soalan daripada Ummu Alia Sakinah. Okey. Adakah kita mesti baca semua ayat asas yang 10 itu dahulu sebelum mengubati penyakit tertentu? Contohnya nak ubat sakit darah tinggi, ataupun kita boleh kita boleh hanya baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, selawat, dan kemudiannya kita baca untuk sembuhkan penyakit darah tinggi, khususnya untuk penyembuhan diri sendiri. Okey. Dia pertama sekali kita letak tajuk tu. Tuan-tuan pun dah faham dah tajuk tu. Takkanlah baca doa penyakit darah tinggi nak doa minta zuriat dah pula. Kan susah pula, dah umur 60 minta zuriat tiba-tiba dapat tahu disahkan mengandung, kan susahlah pula. Contohlah So tajuk tu dah main peranan dah. Tuan-tuan boleh tengok. Kemudian tuan-tuan tengok kesesuaiannya pada, kita letakkan makna kan, terjemahan dia untuk mana penyakit yang sesuai kan. Contoh memang Fatihah tu kita tak nafikan lah, dia penawar seribu guna, boleh kita amalkan. Yang kedua mungkin selawat, keberkatan berselawat itu sendiri. Yang ketiga mungkin bismillah aja, doa apa, doa dipanggil doa apa tadi, doa penyakit-penyakit rumit kan, as'alullahal azim, ataupun kita kata doa apa tadi, kesusahan doa, saya pun lupa tajuk dia ni okay? Doa okey ya, doa penghilang kesakitan. Ni senang nak hafal ni, bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. Okey, ni tak kenalah pula kan. Cakap yang paling cantik sebenarnya doa ni, saya suka baca doa ni yang ayat pemecah kebuntuan tu, surah Al-Hasyr tadi, lau anzalna tu, dan satu lagi ni yang 7 syifa ni. Yang ni yang lebih sebenarnya sesuai untuk pelbagai penyakit ya, sebab di situ disebut wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah menyembuhkan ya. 7 syifa ni kalau boleh amalkanlah setiap hari tuan-tuan, jangan tinggal ya. Benar-benar dengan mula pula kita ilahi ya Tuhanku kan, ilmuka kafin an suali, ilmu kini cukup untuk memenuhi permintaan kami permintaanku. Tengok lepas tu dia cerita tentang ayat-ayat syifa. Okey, amal yang ni elok hafal ya. Yang dia kata soalan ada darah tinggi ke, kencing manis ke apa ke. Okey, baik, qurrata ain. Okey, ada yang jawab, dah reply. Jelas ustaz, jelas apa jelas. Okey. Maaf bertanya, adakah kuliah Ustaz Radhani ni live ini diulangkan? Itu tanya Rustia, Rustia reply nanti. Okey. Ni dia kata apa ni soalannya, dia tanya. Okey, Assalamualaikum Ustaz, waktu ruqyah jin atau syaitan dah keluar, tapi kenapa kadang-kadang pesakit belum diizinkan sembuh juga? Apakah faktor-faktor yang membawa kepada kesembuhan walaupun hakikat kesembuhan itu daripada Allah? Dan untuk gangguan jin asyik, apakah amalan paling baik yang diamalkan oleh pesakit yang telah
Ada jin asyik ni, macam mana pula jin asyik ni? Boleh bagi nama jin asyik pula. Yalah kan, dia ada jin tidur kot. Jin yang suka tidur tu jin tidur tak? Kalau yang kuat makan tu jin makan gitu. Jin asyik ni kita tak faham. Jadi itulah maksud dia. Okey, pertama sekali jawapan kepada soalan tu dah ada dah dekat situ kan. Kesembuhan daripada Allah kan. Okey, soal kita kata jin itu ataupun makhluk halus itu datang, okey. Datang, dia bukan kerana, pertama dia datang bukan kita minta, mungkin kerana atas suruhan orang, ataupun dia datang secara tiba-tiba, dia datang secara tiba-tiba. Sedangkan kita kena faham konsep syaitan ini, dia musuh sampai bila-bila, sampai kiamat. Kan, dia akan mempengaruhi kita sama ada dalam bentuk luaran ataupun dalaman. Apa maksud luaran dan dalaman? Saya tanya dalam yang mendengar hari ni, berapa ramai yang boleh angkat tangan dia mengaku dia khusyuk 100% dalam solat? Saya rasa, saya tak berani lah. Saya rasa tak ada yang berani nak jawab kot, kan? Nak banyak jawab. Maknanya dia dah kacau kita. Dah angkat takbir, dia mula kacau lah. Fikir yang bukan-bukan. Tu dah syaitan tu. Kalau saya suka gelar, dia tangkap tahap perebet lah tu. Perebet kan. Cuma ada peringkat-peringkat yang dia mengganggu, dia masuk dalam badan. Itu yang agak kritikal sikit. Dan mungkin dia masuk dalam badan situasi dia datang sendiri, ataupun kita tersilap pergi tempat dia, kampung dia ke, lalu tempat dia ke, terkacau anak dia ke, dia pun kacau, dia marah kat kita, dia pun masuk dalam badan. Ataupun seperti mana diperintah oleh orang lah, kita kata sihir lah macam tu. So benda tu memang ada sebenarnya, dia akan ada di hadapan kita, di belakang kita, di atas dan di bawah. So nanti kita akan bincang pada siri ketiga nanti berkaitan dengan perlindungan diri. Okey, perlindungan diri. Cuma kita harap gangguan itu tidak menjadi berterusan ataupun dia menjadi lebih parah lagi, lebih teruk lagi, sehingga mungkin boleh menyebabkan hilang ingatan kan. Boleh macam-macam lah yang kita rasa luar daripada kebiasaan norma kehidupan manusia tu. So bila dia datang dan pergi itu biasa. Cuma kita tahu, kita boleh tahu dah kita ni sebenarnya diganggu ke tidak. Kalau kita ada rasa diganggu teruk, maka kita kena beramal lah dengan sebab disusun asas ini supaya kita dapat usahakan menjadi salah satu amalan dalam kehidupan kita. So soal keluarga, kita memanglah kesembuhan tu memang kita nak kan, semua orang tak nak. Kalau boleh dialah hidup ni dalam keadaan yang berterusan baiknya, tak ada sebarang bentuk gangguan-gangguan yang kritikal. Tapi kita kena faham bahawa kejadian syaitan ini sampai kiamat, dan dia berjanji, bersumpah, dan Allah izinkan untuk sesatkan manusia. Dan apa cara dia tetap akan sesatkan manusia bergantunglah kepada individu tersebut macam mana dia nak ganggu. Tanya dengan saya, Ustaz merawat ni diganggu tak? Ganggu. Tak merawat dulu pun diganggu juga. Itu standard lah, memang kerja dia. Cuma kita faham bahawa bila makhluk ni ada, apa kita nak buat. Itu sebabnya asasnya Nabi dah ajar, macam contoh nak tidur kan, tadi kita disuruh baca 3 kul, memang disuruh lah, tapi kita tak buat pun kadang-kadang. Bahkan nak baca Quran pun, baca kalam suci pun, fa idza qara'tal Quran wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah, dan apabila kamu nak baca Quran pun disuruh kita mohon perlindungan daripada asyaitan ar-rajim, daripada minasyaitanir rajim, daripada syaitanir rajim. Kerana masa kita baca pun dia boleh datang ya. Sebab kita orang beritahu, Ustaz saya dah beramal dah Ustaz, makin saya beramal dari Quran makin sakit badan saya. Sebenarnya itulah dia dah rasa letih, rasa penat, rasa apa dia mengganggu. Sebab kita kena terus, jangan putus asa, terus membaca ayat-ayat Quran sehinggalah akhir hayat kita. Okey, baik, ada masa lagi? Jazakallah khairan katsiran. Sangat bagus ilmu pengajian ini. Okey. Mudah-mudahan ya. Assalam, doa mana nak baca khusyuk dalam solat? Ini soalan paling tahap tertinggi ni. Okey. Baca. Dia soal khusyuk ni macam-macam pandangan ulama ya. Pertama sekali dia bukan doa. Memanglah sebelum kita angkat takbir tu, memanglah kita disunatkan untuk baca diminta untuk baca 3 kul, baca qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Ketika antara cara-cara untuk mendapatkan tu, kita fokus dalam solat, antara cara fokus kita cuba memahami bacaan daripada angkat takbir sehinggalah salam tu, Allahu akbar kan. Tapi barangkali mungkin waktu kita berjemaah kita ada senyap kan dengan imam baca apa semua. Tapi cuba hadirkan antara yang diajar oleh para ulama, iaitu bila mana kita angkat takbir, kita hadirkan dalam hati kita nama Allah. Sebut Allah, angkat takbir Allahu akbar, ingat Allah. Cuba fokus untuk Allah sambil mulut kita membaca tu, ingat Allah. Jangan ingat hal-hal dunia. Kalau datang juga hal dunia, cepat kita kembali balik. Dia melalui proses latihan lah. Benda ni latihan juga ya. Itu di antaranya. Dalam doa ni tak adalah khusus untuk
untuk khusyuk khusyuk tu bergantung kepada kita lah ya. Kita usahakan. Okey, alright. Mungkin ada pandangan ustaz yang lain nanti tentang khusyuk ni ya. Okey. Doa apa untuk pagar rumah atau kawasan tertentu? Ini kita akan masuk pada topik pendinding nanti. Ya, pendinding nanti. Sabar. Insya-Allah. Tunggu setia bersama pada 2 minggu akan datang. Tapi boleh je Google dulu ya. Apapun mudah ceritanya, kita nak masuk rumah, jangan lupa khususnya waktu lewat petang ataupun lewat malam, tak baca bagi salam, selawat, dia ada diajar tiup kiri kanan. Itu asasnya. Yang panjangnya nanti kalau cerita kat sini pukul 12 kita tak berhenti lagi. Okay? Kita cerita pada next insya-Allah. Tajuk kita ada pengajian ni kan, kalau cerita semua orang nanti minggu depan dah tak masuk pula ni. Okey. Baik, itu ya tentang pagar rumah insya-Allah. Ambil yang asas je dulu. Penting masuk rumah bagi salam, selawat, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Okey. Yang khusus rumah baru ke, rumah yang mana dirasakan ada tak sedap nak duduk ke, panas tak selesa ke sebab ada gangguan, pada pasang aircon panas lagi, yang tu kita akan fokus pada siri akan datang. Okey, afwan. Okey. Saya ada minta nota kuliah yang pertama melalui FB Messenger tapi tak ada jawab. Okey, Urustia bantu nanti, mesti akan tengok. Mungkin banyak sangat soalan apa kat sini, komen kat sini Urustia tak perasan dia Urustia akan beritahulah kaedah untuk mendapatkan slide ni. Tak ada masalah. Kalau saya minta kat saya ni, tersangkut saya juga terlupa kan. Email ke apa ke kan. Apa pun suka saya nyatakan bahawa panduan perbincangan kita ini banyak jilid lah, 5 jilid ya. Ini pun dah cetakan yang sebelum ni, cetakan yang baru ada, boleh dapatkan di Darul Syifa. Saya tak pasti di Shopee ada ke tidak. 5 jilid tu berharga RM100. Boleh buat bahan bacaan, bahan rujukan. Tapi kalau rasa nak belajar, boleh datang kalau di pusat di Bandar Baru Bangi lah untuk tahun hadapan. Kalau SOP kita sekarang pun dah mula balik semula lah, kelas mengikut SOP. Dan kalau misal kata di negeri-negeri masing-masing yang mana mungkin ada buat pengajian, kalau boleh rujuk kepada pengarahan negeri, apapun boleh layari website Darul Syifa Malaysia ya, Darul Syifa. InsyaAllah boleh dapatkan maklumat itu dan boleh bertanya kepada admin ya. So itu sajalah untuk hari ini. Okey. So mudah-mudahan apa perkongsian hari ini, masa yang terhad ini dapat menjadi percambahan kepada tuan-tuan untuk memahami apa itu konsep yang ada pada perubatan Islam, supaya kita tidak tersilap langkah dalam mendapatkan rawatan alternatif ataupun rawatan dipanggil komplementari lah dalam istilah KKM, yang menggunakan pergantungannya, berserah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan ayat-ayat Quran, doa-doa daripada hadis, doa-doa amalan salafus salih. Jadi untuk itu saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Berjumpa kita pada siri akan datang, insya-Allah panjang umur, diberi kesihatan. Quli qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita sama-sama ambil kesempatan mengaminkan doa. Dimulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala